Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pintar soleh yang dirahmati Allah sekalian? Ustaz harap semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah, so hari ini kita nak bersambung sesi pembelajaran kita hari ini untuk subjek yang pertama kali. Pertama kali first time kamu dengar subjek ni, dan first time juga kamu akan belajar untuk tahun 3 ni, iaitu subjek Imla. Yang mana pada tahun 1, tahun 2 dulu kamu tak belajar subjek Imla ni. Kamu masuk tahun 3, kamu kena berkenalan, kena orang kata kena berkenal-kenalan, bercinta-cinta dengan subjek Imla ni. So, apakah dia subjek Imla ni? Okey, Imla ni sebenarnya adalah subjek yang berasaskan kepada bahasa Arab, yang mana Imla ni dia memfokuskan kepada cara kamu menulis perkataan-perkataan Arab berpandukan kepada pendengaran. Pandukan pada apa yang kamu dengar lah. Contoh macam kalau guru dalam kelas tu dia sebut perkataan Arab ni, so kamu kena detect lah perkataan yang mana kamu kena sebut tu, yang perkataan apa yang kamu kena tulis. So itu secara umumnya lah apakah itu Imla. So apakah topik yang kita nak belajar pada hari ini untuk subjek Imla ni? So jangan ke mana-mana, stay tune. Kita rolling intro dulu. Let's go. Okey, so anak-anak, seperti yang kita dah bincang tadilah, hari ini kita nak belajar subjek Imla untuk pelajaran yang pertama. Okey, apakah pelajaran pertama yang kita nak sentuh pada hari ini bersama dengan Ustaz Zul? Okey, let's go. Okey, hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan tajuk yang pertama. Siapa anak-anak yang ada buku teks Imla, boleh buka buku teks kamu lah. Buku teks kamu pada muka surat pertama. Buku teks pada muka surat pertama, buku ni. Okey, pada tajuk yang pertama iaitu kalimah isim mufrad muzakkar. Kalimah isim mufrad muzakkar. Okey, apakah dia maksud kalimah isim mufrad muzakkar? Okey, kita tengok pada slide yang seterusnya. Okey, so perkataan ini terdiri daripada 4 patah perkataan. Kalimah isim mufrad muzakkar, ada 4. So apakah maksud kalimah? Kalimah ni maksud dia adalah perkataan. Kalimah adalah perkataan dalam bahasa Arab lah. Okey, isim. Isim ni apa pula maksud dia? Isim tu maksud dia kata nama. Kalau kamu belajar bahasa Melayu, kamu tahulah kata nama am, kata nama khas. Tu kita panggil sebagai isim dalam bahasa Arab. Okey, mufrad. Mufrad ni apa benda? Mufrad ni adalah bermaksud seorang. Bermaksud seorang ataupun single ataupun satu ataupun tunggal. Itu maksud dia mufrad. Okey, last sekali muzakkar. Muzakkar ni menunjukkan kepada tanda-tanda lelaki. Tanda-tandanya macam mana? Jom kita tengok kepada misal perkataan yang berada di slide yang sebelah ni. Okey, contoh perkataan yang pertama yang Ustaz pilih, kita ada perkataan ustazun. Ustazun. Okey, apakah maksud ustazun? Maksud dia adalah seorang guru lelaki. Seorang guru lelaki. Okey. Ustazun bermaksud seorang, maksudnya satu. Seorang guru lelaki. Okey, lelaki tau. Okey. So jenis perkataan ustazun ni daripada jenis kata nama ataupun tadi kita baca sebagai isim. Isim yang apa? Isim yang tunggal, kata nama yang tunggal ataupun isim mufrad. Kata nama tunggal ataupun satu. Dan petunjuk dia ataupun clue perkataan ni, kita nak tahu dia lelaki ke atau perempuan, dia tak ada tanda-tanda muannas atau petunjuk dia. Apakah dia tanda-tanda muannas? InsyaAllah kita akan sentuh pada kelas kita yang akan datang, insyaAllah. Okey, so dah faham contoh perkataan tu kan? Kita tengok pada contoh perkataan lain pula. Okey, di sini kita ada perkataan rojulun. Rojulun ni maksud dia seorang lelaki. Seorang lelaki, satu je lelaki dia. Okey. Alimun, perkataan yang sebelah ni, alimun bermaksud seorang alim ataupun seorang yang banyak ilmu. Itu kita panggil sebagai alimun. Okey. Seterusnya, insanun. Insanun ni bermaksud seorang insan ataupun seorang manusia. Dia menunjukkan satu juga. Okey, contoh yang seterusnya.
Kursiyun. Kursiyun bermaksud sebuah sebuah kerusi. Okey. So perlu diingatkan perkataan kalimah isim mufrad muzakkar ni dia tak semestinya menunjukkan kepada orang, tak semestinya menunjuk kepada ustaz, muallim atau rajulun semua tu. Tak semestinya. Dia boleh juga menunjukkan kepada benda. Contohnya kereta ataupun motor ke semua benda tu lah. Benda-benda pun boleh kita panggilkan sebagai isim mufrad juga. Boleh je, tak ada masalah. Okey, seterusnya wajhun. Wajhun ni apa? Muka kita lah. Wajhun, satu wajah. Seterusnya kitabun. Kitabun ni maksud dia sebuah buku. Yes, sebuah buku. Okey. Dan last sekali baitun. Baitun ni apa maksudnya? Sebuah sebuah rumah. Okey. So, semua contoh-contoh perkataan yang Ustaz dah bagi kat sini, semuanya dia adalah kalimah ataupun tadi perkataan. Rajulun satu perkataan, alimun satu perkataan. Yang kedua, dia mestilah isim ataupun kata nama. Contohnya rajulun, lelaki. Lelaki, seorang lelaki, dia adalah kata nama. Alimun, seorang alim, dia adalah lelaki. Insanun, insanun dia adalah kata mufrad ataupun kata tunggal, seorang manusia. Dan dia adalah muzakkar. Semua ni adalah menunjukkan kepada muzakkar ataupun lelaki lah. So itu untuk contoh-contoh perkataan bagi kalimah isim mufrad muzakkar. Okey. So setakat itu saja untuk pembelajaran kita hari ini yang kita dah sentuh berkenaan dengan kalimah isim mufrad muzakkar. Ustaz harap semuanya faham lah. Kalau tak faham boleh ulang lagi video ni dan cuba untuk fahamkan lah. InsyaAllah mudah saja. Okey, itu sahaja. So anak-anak, macam mana? Boleh faham ke apa yang Ustaz ajar tadi? Harapnya semua boleh faham lah dengan penerangan secara ringkas yang telah Ustaz bagi tahu tadi lah. Dan insyaAllah jikalau kita ada rezeki, kita ada masa yang akan datang, kita akan berjumpa secara bersemuka pula lah. Ustaz akan terangkan secara lebih lanjut, lebih dalam lagi dan lebih detail lagi lah berkaitan dengan imla dan juga topik yang telah kita belajar pada hari ini. Okey, so untuk yang terakhir ni, jangan lupa untuk like sekiranya video ini memberi manfaat kepada anak-anak semua. Dan jangan lupa untuk share sekiranya video ini memberi manfaat kepada semua orang. Dan jangan lupa untuk subscribe jikalau kamu nak bantu Ustaz untuk membangunkan lagi video-video yang menarik di dalam channel YouTube Ustaz. Okey. So, jikalau ada masa yang akan datang, kita akan berjumpa lagi pada video yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.